Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian semua wahai masyarakat sosial media? Semoga semuanya dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit semoga diberi kesehatan dan semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sehat jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, cuy. Jadi pesan saya jangan pernah kita melupakan untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Oke cuy, jadi tanpa banyak bacot dan basa-basi langsung saja kita ke channelnya. Ataupun langsung saja kita ke nonton bersama-sama lagi. Di channel sekarang kita nonton channelnya Tazkirah Ustaz. Judulnya cuy, kisah Nabi Habakuk bermimpi buat 5 perkara. Ya, maksudnya ini Nabi Habakuk bermimpi dia akan berbuat 5 perkara. Maksudnya kejadian 5 perkara ke depannya, yaitu yang disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad. Oke cuy, tanpa banyak bacot dan basa-basi, jika kalian mau tengok link originalnya ada di bawah deskripsi. Langsung saja klik kalau kalian mau tengok yang originalnya. Oke, tanpa banyak bacot dan basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Are you ready? Let's go. Nanti kan nak lagi? Nak lagi? Cukup lah pukul 8 Alang-alang. Fokus ya cuy. Fokus baik. Nontonnya. Ni ada satu kisah berkenaan dengan seorang Nabi lagi Rasul. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa nabi-nabi yang diutuskan ke dunia ni jumlah dia banyak. Dalam hadis 124,000 orang Nabi. Dan Rasul jumlah dia 313. Dari Rasul 313 tu, yang wajib kita ketahui nama dia sebagaimana dalam Quran sebut 25. Salah seorang Nabi dan Rasul yang nama dia tak ada dalam Quran, ada seorang Nabi tu, riwayatnya nama dia Habakuk. Nabi ni nama Habakuk. Dia ni Nabi kalangan Bani Israel. Nabi Habakuk ni suatu malam dia tidur. Dalam mimpi tu seolah-olah datangnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Dalam wahyu tu Allah suruh apa? Pagi esok bila kamu bangun daripada tidur, selepas menunaikan solat, kamu kena keluar rumah berjalan menuju ke arah timur. Lepas mayang tu buka pintu rumah, tala ke arah timur, bukan barat, bukan utara, bukan selatan. Bila kamu dah berjalan, benda pertama yang kamu jumpa, tak kira apa pun, benda pertama dah padang pasir kan luas, nombor 1 yang kamu jumpa, tak kira dia orang ke binatang ke, kamu kena makan. Oh, harus makan. Bila keluar tu nombor 1 yang kamu jumpa, makan. Apa pun makan. Jalan lagi. Nombor 2 hak kamu jumpa, kamu kena tanam. Tak kira apa pun, tanam. Jalan lagi. Jumpa nombor 3, kamu kena sembunyikan dia. Jalan lagi. Nombor 4, kamu kena beri. Jalan lagi. Nombor 5, kamu kena lari. Ingat ke tak? 1 sampai 5. Mula-mula makan. Nombor 2, tanam. Nombor 3 sembunyi, nombor 4 beri, nombor 5 lari. Dia pun tersedak. Dia kata, apa benda ni? Tapi dah dia tu wahyu daripada Allah, suruh dia buat, nak jadikan ilmu, iktibar dan pelajaran bagi dia, dia pun buatlah. Esok-esok bila dah dia selesai menguruskan diri dia, selesai menghadap Tuhan buat ibadat, dia keluar daripada rumah. Dia pun berjalan ke arah timur. Jalan. Akhir sekali, benda pertama yang dia jumpa ialah sebuah bukit yang besar. Tapi arahan pertama kena makan. Nak makan bukit ni. Harus makan. Habis ke tak nak makan bukit? Makan. Tapi sebab dia perintah Allah. Apa pun kena buat. Kurang-kurangnya buat yang termampu. Kalau roti besar bukit, okey lagilah roti. Tapi dah bukit gila. Jadi nak bagi lepas juga tanggungjawab dan arahan, dia pun pi ke kaki bukit. Bila dia pi ke kaki bukit, dia tunduk, dia nganga lah. Buat macam betul-betul orang nak makan lah.
Jadi dia pun nganga dekat dengan batu, sampai dekat mulut dia batu tu, bukit tadi makin kecil, akhirnya jadi sebuku roti yang manis depan. Oh. Tadi Allah bukit jadi roti jadi cuy. sebuku roti yang manis. Dia ambil roti tu, dia makan lah. Habis makan. Dia jalan lagi, jalan. Jumpa satu tempayan, satu bongkah wang emas. Wang emas, nombor 2 suruh tanam. Alibaba punya lapuk pun dapat wang emas, dia tanam. Kalau kita tanam ke, wang emas ni Allah kena tanam lah pula. Kalau bawa lari tu okey lah, nombor 5 kan. Kena tanam. Rasa nak, rasa berkenan, rasa nak memiliki, dan Allah suruh tanam gali. Gali, letak kambus. Baru 2-3 langkah nak pi, bergak keluar balik. Hak dia kambus tadi keluar balik. Tak puas hati ni. Gali kedua. Gali kedua, bubuh. Kambuh, baru 2-3 langkah, keluar balik. Allah. Masya Allah. Gali ketiga, kambuh kali ketiga, baru 2-3 langkah, keluar balik. Apapun kita buat perkara ni, sampai 3 kali saja. Dah dia nak keluarlah. Arahan dah dibuat. Jalan. Nombor 3, Tuhan suruh apa? Sembunyikan. Dia duduk berjalan ni, tiba-tiba burung pipik. Tahu burung pipik? Burung pipik terbang, cemas. Muka burung ni cemas. Suruh musing. Last sekali, pak hingga atas bau. Ya. Apa hal kamu burung pipik? Sebenarnya, aku termengah-mengah ni, aku lari daripada burung helang. Burung helang tu duk kejar aku, nak makan aku. Boleh tak kamu tolong sembunyikan aku dalam baju kamu ke poket kamu? Tapi kalau burung helang tanya, jangan bagi tahu lah. Okey, dia pun ambil burung tu sebab suruh sembunyi, letak dalam poket dia. Duk diam-diam sini. Tiba-tiba mari pula burung helang, tak duk ambak tadi. Wahai Nabi Allah, aku ni lapar sejak pagi tadi lagi. Jumpa burung pipik, kejar tak dan. Ada dia lalu kok ni tak? Janji dah kan? Janji dah. Tak ada tu. Tapi aku lapar sungguh. Jadi dia ada lagi bekalan roti dalam poket dia tadi hak tak habis. Jadi nombor 4 Allah kata beri. Ambil roti tu, ada roti ada. Gantilah burung pipik. Ambil roti makan. Last sekali dia lalu. Jumpa apa? Jumpa kawasan tempat pembuangan sampah. Sebab orang buang sampah, teruk sampah. Allah katalah, larilah dia. Lari, habis cerita. Balik semula rumah. Selesai dah. Tapi tak tahu apa benda. Malam tu dia tidur, sekali lagi Allah datangkan ilham, tafsiran-tafsiran bagi apa-apa perlakuan yang dia buat. Dalam mimpi dia, lagu mana? Yang pertama ialah makan bukit. Makan di sini bermaksud keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu. Yang penting tagline bagi cerita ni, sabar. Memang kita nak buat sesuatu benda, pada awalnya kita nampak sukar, nampak payah, nampak susah, nampak besar, nampak tak mampulah, rasa tak boleh buat lah, rasa macam tak jadilah. Tapi bila kita try, kita cuba, kita buat juga, ligan juga, akhirnya bila kita kata tak mampu, tak boleh, berjaya sungguh. Rasa tak boleh lah 13A, kita berjaga malam, pergi tuition, tak ponting sekolah, dengar cikgu cakap, jaga semayang, boleh sungguh 13A. Apa perasaan masa tu? Senang. Alhamdulillah senang. Yang penting waktu perasaan dia mula-mula bukit, akhir sekali jadi roti yang manis, rasa puas sungguh. Allah berbaloi sungguh lah usaha aku selama ni. Rasa kalau orang nak belanja makan pun tak lalu dah 13A ni. Makanlah nak makan apa? Hati geduk-geduk. Nak bagi tahu kat mak ni 13A ni. Memang itulah dia jadi macam roti kenangan yang cukup manis. Bila benda yang sebelum ni kita rasa payah dan sukar, akhirnya berjaya kita bereskan. Nombor 2 ialah buat benda baik. Buat benda baik ni tak payah cerita kat orang. Orang akan tahu dengan sendiri. Buat benda baik, tusuk dalam tanah.
Bukan kata, oh tadi saya baru derma kat masjid 10,000. Saya nak bagi tahu saja, takut orang tak tahu. Tak payah lagu tu lah. Tak usah. Lepas tu jumpa dengan orang ni, saya baru derma kat pakcik tepi jalan RM50. Tak payah bagi tahu. Buat benda baik, duk diam-diam. Maksudnya buat benda baik, tanam. Buat benda baik, tanam. Tapi benda baik ni, dia akan keluar sendiri. Orang akan cakap, dia tu baik sungguh. Dia tu alim sungguh. Dia tu soleh sungguh. Dia tu bagus sungguh. Orang akan cakap. Tak payah kita nak labelkan, tak payah kita nak TV kan, tak payah kita nak iklankan, promosikan kebaikan kita. Benda baik ni memang orang akan nampak, dia akan keluar dengan sendiri. Jadi buat baik secara tersembunyi. Yang ketiga, bila orang minta kita ni simpan rahsia, jaga betul-betul amanah tersebut. Jangan buka rahsia orang, jangan buka aib orang, jangan buka amanah orang. Orang suruh jaga-jagalah. Ni lepas pada kawan tu lepas, sebenarnya mamat tu buka rahsia dia. Aku habak kat hang seorang saja. Lepas tu kawan tu pula habak-habak last sekali mari kat dia pula. 40 orang dah. Hang jangan bagi tahu lah. Padahal dia dah puncanya. Ya. Jangan rahsia orang, aib orang walaupun nampak pada mata kita tak elok, dia minta kita jaga. Jaga dengan sungguh-sungguh. Bila kita ni pandai jaga, dia akan jadi macam Nabi. Nabi ni amanah dia. Bila orang kafir musyrikin Mekah, kafilah ni, dia nak pergi jalan jauh, harta-harta dia, barang-barang penting, dokumen-dokumen penting, dia bukan bagi kat Abu Jahal pun tinggal. Dia bukan bagi kat Abu Lahab, dia pergi jumpa Nabi. Dia sendiri hari-hari marah Nabi, hari-hari kutuk Nabi, hari-hari nak bunuh Nabi. Bila nak pergi meniaga, barang tu dia pergi kat Nabi, dia tak percaya kat Abu Jahal pun. Dia tak percaya kat Abu Lahab. Biar sampai tahap tu, bila seorang tu, aku tinggal dulu amanah kat ustaz tu, dia jaga sungguh. Kalau hang nak pergi, pergilah kat dia. Bila orang tahu kita baik, kita jaga, orang akan pergi. Bila orang start tahu kita buat khianat, orang tak percaya dah. Ceritalah apa Fani, dulu aku melakukan kesilapan. Buat ayat baik, tak payahlah. Yang keempat, sekadar kemampuan yang kita perlu dan boleh bagi. Dah ada masa tu separuh roti lah. Dah kata masa tu ada sekupang, orang minta derma pun sekupang lah. Masa tu ada nasi sebelah, orang lapak nasi sebelah lah. Tu je mampu ada. Kurang-kurang jangan menghampakan orang lain kalau kita tu ada dan memiliki sesuatu yang lebih dari keperluan kita. Ni kita lebih-lebih dah, kalau boleh suruh orang bagi lagi kat kita. Bukan kita nak bagi kat orang. Tamak namanya tu. Tamak tu, jangan tamak ya. Ialah tempat mengumpat tu, tong sampah tu. Bila kita lalu satu-satu kawasan, dengar-dengar orang duk cerita hal orang. Orang duk mengumpat pasal orang. Tak payah duduk lah. Kita ni bukan tak payah duduk, pi sambung cerita tu. Orang duk cerita mamat tu, kisah dia zaman muda-muda lagu ni lah. Akan kawan ni pun, aku pun rasa lagu tu juga. Kita pi duduk, banyak lagi hakmu tak tahu mamat ni. Ni aku nak cerita ni, mamat ni gini, mamat gini. Dia pi tambah pula. Tak payah duduk. Jangan kayak gitu ya cuy. Jangan kayak gitu, itu amalan yang tak baik tu. Gambaran dia apa tadi? Tong sampah. Bila tong sampah, mulut tu hak busuk-busuk lah. Lari. Kita hari ni jadi tempat sembang. Kadang-kadang kalau jiran tu ada gerai pula bawah pokok mangga depan rumah dah. Sambil-sambil cari kutu, sambil-sambil minum kopi tu. Cerita Kak Melah keluar, cerita Kak Senah keluar, anak Kak Bedah jadi lagu tu, anak Kak Melah jadi lagu ni, macam-macam cerita. Kadang-kadang kita cerita tu, kita katalah tak ada niat nak mengumpat, kadang-kadang nak suruh beringat takut anak kita jadi lagu tu. Tapi bila dah sebut nama, cerita macam-macam ni, dia akan jadi lebih ke dia akan jadi kerak dah? Dia akan jadi lebih lah, macam-macam keluar lah. Bila cerita tu kadang-kadang terkait dengan orang lain. Bila kawan tu nak cerita, nak bagi tahu saja, anak dia tu jadi lagu ni, dia pun teringat kisah ni berlaku juga pada orang lain. Melah lagu tu, Melah dulu tu lagu tu jugalah. Kawan tu pun ada pula kawan dia, Noriah dulu pun lebih kurang juga. Keluar habis. Keluar habis elok pukul 8. Saya pun kena keluar dah ni. Bolehlah kot, saya pun tak ada suara dah ni. Jadi insya-Allah pertemuan kita kali ni, saya minta walaupun buat kali pertama, moga dia akan terus mengikat
tali persaudaraan dan silaturahim yang berterusan sampai masing-masing di antara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر. Amin ya rabbal alamin. Oke cuy, udah habis videonya cuy, kita tonton bersama-sama kali ini ya kan. Jadi cuy, semoga saja video yang kita tonton hari ini cuy, semoga saja kita semua dapat hidayah dan bisa kita ambil manfaat dan hidayah di balik cerita itu cuy. Pokoknya kan kita kalau mendengar suatu cerita, ambil hikmahnya dan ambil baik-baiknya cuy. Yang buruknya jangan diambil cuy, dibuang, oke? Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Jangan diambil yang buruknya, oke? Yang bagusnya saja kita ambil. Oke. Jadi mungkin segitu saja video kali ini cuy. Ya, kita doakan bersama-sama ustadz kita dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau selalu dimudahkan untuk menyampaikan risalah-risalah Rasul dan menyampaikan kebaikan-kebaikan yang dititipkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke cuy, tanpa kita perpanjang lagi cakap kita kan, jangan lupa dulu ya cuy, ditekan itu punya tombol like, subscribe yang merah itu, dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga di share ya videonya cuy ya. Ya oke, di share ya. Ya oke cuy. Jadi mungkin ada kata-kata dari reaction saya kurang pas untuk kita tengok bersama-sama. Saya mohon maaf sekali cuy kepada kalian, oke? Oke, terima kasih. Mungkin segitu saja video kali ini. Saya Mudi dari Aceh mengundurkan diri dari hadapan kalian semua cuy, masyarakat sosial media. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Bye cuy.